الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang berbahagia pada hari ini untuk sama-sama kita meneruskan perjalanan kisah kita bersama surah Al-A'raf, surah yang ketujuh yang berada pada halaman 158 untuk kita melihat kepada kisah-kisah, kita melihat hari-hari bagaimana Allah memberikan perhatian kepada kita, memujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berada di Mekah, yang didustakan, yang digelar sebagai sesat, digelar sebagai bodoh ataupun gila, tetapi sebenarnya surah Al-A'raf hadir untuk memujuk hari-hari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar terus berjuang, terus mempunyai jati diri kepada Allah Subhanahu taala, dan itu juga untuk kita pada tahun ini, pada tahun-tahun yang akan datang. Kehidupan kita adalah kehidupan berjuang untuk memastikan semua orang mengikut kepada perjuangan, ya. Dan inilah yang kita ingin lihat pada hari ini. Kita bersama dengan Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz. Sihat Ustaz ya. Hari ini hari pertama saya bersama dengan face shield ni Ustaz. Oh ya, okey. Saya dah ni harap tak tersilap tersilap hari ini. Okey. Bayangkan Ustaz sahabat-sahabat kita, para frontliners yang berhadapan dengan yang berada di barisan hadapan, yang saban waktu bersama dengan face shield, bahkan dibaluti dengan PPE. Allah Akbar. Mudah-mudahan Allah sajalah yang mengganjari tuan-tuan dan puan-puan barisan hadapan yang bertungkus lumus untuk menyelamatkan kami semua. Ya, betul. Ya, dan kita doakan ya dengan curve kita yang meningkat Ustaz ya, 2000 3000 orang. Harapnya barisan frontliners terus melakukan tugas. Kita yang berada di rumah jaga SOP kerana kita nak memastikan keadaan negara aman dan terus dibantu oleh Allah SWT, dan kita duduk di rumah ataupun work from home, kita ambil masa untuk kita menatap, memahami intisari nilai daripada Al-Quran, agar tuan-tuan kita nak bawa nya dalam rumah kita, bawa ke tempat kerja nanti, agar negara kita ini dikembalikan semula. Dikembalikan semula, tidak mahu darurat yang menyebabkan bergaduh antara satu sama lain, ya, tetapi akhirnya kita mengambil kesempatan ini untuk reset balik minda kita, berteraskan kepada panduan wahyu yang juga diperjuangkan oleh Nabi Nuh dan juga Nabi Hud yang kita akan lihat kisahnya pada hari ini. Jadi mari sama-sama kita share di Facebook. Beritahu pada kawan kita tentang kisah menarik yang kita akan lihat pada hari ini dalam surah Al-A'raf, dan kita mulakan dahulu majlis kita dengan Ummul Quran Al-Fatihah. Terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mula pertemuan kita seperti biasa, kita dengan baca dengan surah Al-Fatihah. Kita mohon kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, kami sembah, dan hanya kepadamu sahajalah ya Allah kami mohon pertolongan. Mudah-mudahan surah Al-Fatihah yang kita akan baca dan kita sembang baca sebahagian hari kita beri kekuatan kepada sahabat-sahabat kita yang bersama ujian banjir dan terkini di Sarawak Ustaz. Sarawak pula di Kuching, di Miri, di Sarawak lah yang diuji dengan musibah banjir kerana apa tu Ustaz, air pasang. King apa tu saya lupa dah dia punya istilah dia tu kan. Istilah air pasang tu, jadi King Moon ke apa macam tu, nanti kita tengok balik. Mudah-mudahan terus diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita mula baca dengan Ummul Quran surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya rabbal alamin. Begitulah bacaan Al-Fatihah kita memulakan program kita pada hari ini Ustaz ya. Untuk kita fokus betul-betul kepada Al-Quran kita pada hari ini. Jangan kita bercampur aduk pemikiran kita, kerana inilah peluang untuk kita khusyuk dan juga dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apakah intisari daripada halaman ke-158 pada hari ini? Kita perhatikan sinopsis, iaitu pada ayat yang ke-58 menyambung kepada perbincangan kita semalam pada muka surat 157 berkaitan dengan tanah subur dan tanah yang tandus. Allah membawakan fenomena ini untuk kita perhatikan dan apakah kaitannya dengan kehidupan kita. Itu yang kita akan lihat, dan kemudian disambung dengan kisah Nabi Nuh bersama dengan kaumnya pada ayat yang ke-59 hingga 64, bagaimana kaumnya memberi respon, bagaimana Nabi Nuh tetap kuat memberi keyakinan, dan inilah yang memujuk Nabi dan memujuk kita pada tahun ini. Kita akan sama-sama perhatikan, dan disambung dengan kisah Nabi Hud pada ayat 65 hingga 67. Jadi mari sama-sama tuan-tuan yang berada di rumah buka mushaf, ambil bagi adik-adik yang mungkin belum bersedia. Kita duduk tenang-tenang ya, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita baca doa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Kita mulakan bacaan daripada ayat 58 hingga 63. Silakan Ustaz. 58 hingga 60 saya. 63. 63. Terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran semuanya, ada kawan saya kongsi Ustaz, dan saya pun terbaca fenomena banjir dekat Sarawak ni sampai ada apa? Buaya Ustaz. Oh, yang king tide ni. King tide Ustaz, king tide bukan kimun, king tide Jadi kena extra careful kita apa nama ni, sahabat-sahabat di Sarawak Baik, kita nak mula bacaan kita dengan ayat yang ke-58 sehingga ayat yang ke-63, separuh muka surat. Kita cuba permulaan ini Ustaz Fazrul dengan taranum murattal Hijaz. Boleh Ustaz? Kita tak boleh minta dah Ustaz Dah habis dah hari jadi. Okey, silakan. Tak terjawab saya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, jom kita baca taranum murattal Hijaz insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم
عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 58 hingga 63. Terima kasih Ustaz ya. Kita menyambung kepada perbincangan kita semalam. Apabila kita tengok dalam surah Al-A'raf ini, Allah telah pun membongkar apakah yang berlaku ke depan nanti. Ahli neraka, ashabun nar, ashabul jannah dan juga ashabul a'raf yang berada di tengah-tengah. Kemudian Allah bawakan kepada kita kepada alam ini. Kita melihat kepada kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Semalam kita diperkenalkan tentang riyah, tentang angin, bushram baina yaday rahmatih, sebagai sumber rahmat maksudnya, sebagai pengenalan. Itu sebabnya apa-apa berkaitan dengan rih ini, termasuk roh kita dan juga suara kita adalah perkara yang penting kita jaga elok-elok. Kerana kalau kita isikan diri kita yang ada kosong ini dengan suara yang tidak betul, Metallica ke heavy metal ke, nanti dia jadi kacau. Tetapi kalau diisikan dengan apa? Dengan perkataan-perkataan yang baik, kalimat thayyibah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Quran cakap pun elok-elok dengan santunnya, ia akan menyebabkan dalam hati ada apa Ustaz? Ada taman. Itu yang menyebabkan sepanjang tahun sentiasa ceria gembira walaupun tak dapat ke Turki, tapi tetap nampak bunga-bunga dalam hati. Dalam hati Ustaz bukan dekat kat luar lah tak dapat lagi ke Turki kita kerana kita berada dalam PKP. Disambung pada ayat 58, dan tanah yang baik tanam tanamannya tumbuh subur dengan izin Tuhan, dan tanah yang buruk tanam tanamannya tumbuh tidak subur. Ayatnya ringkas tetapi ia memerlukan kepada penakkulan, tadabbur. Apakah poinnya? Allah menyatakan wal baladut thayyib dan ada diterjemahkan dan negeri yang ada tanah yang baik. Apa ceritanya? Kalau sesuatu kawasan itu, negara-negeri itu Ustaz thayyib, baik, dia dapat menguruskan negara itu sehingga mengeluarkan nabatuhu biizni rabbih, mengeluarkan tanam-tanaman yang baik. Betul. Kalau diuruskan dengan baik, dan tanah yang asalnya kontang pun kalau diuruskan dengan baik akhirnya mengeluarkan tanam-tanaman. Seperti kalau kita tengok di negara Arab lah kan, walaupun padang pasir tapi boleh keluarkan kurma kerana diuruskan dengan baik. Tetapi kalau wallazi khabutha, jika tandus ini Allah beritahu untuk kita tengok pada tanah, la yakhruju illa nakida, tidak keluar kecuali nakida, iaitu nakida ini merujuk kepada sesuatu yang kurang manfaat, tidak berguna, dan juga dia lebih kurang Ustaznya dia berusaha keras dalam hidup. Kalau kita kerja, kalau dikatakan awak dapat nakida, maksudnya dia kerja rupanya tengok dalam surat gaji dapat RM 0.25. Dapat 25 sen dia punya gaji dia. Maksudnya tak banyaklah nakida. Bukan dia tak dapat tapi sedikit sangat.
Apakah poin yang kita nak ambil daripada perkara ini? Allah kata kadzalika nusarriful ayat. Ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Kerana apa? Kerana kalau kita ini seperti tanah. Memang kita daripada tanah Ustaz ya. Apabila kita dicurahkan dengan wahyu, dia akan menjadikan balad itu tayyib. Masya-Allah. Orang-orang di kawasan situ, tanah itu akan jadi baik dan dia akan mengeluarkan tanaman-tanaman yang memberi manfaat kepada orang ramai. Tetapi kalau tidak diuruskan dengan baik, apa jadi Ustaz ni? Kalau pembalakan haram dibuat, kan, gunung ditarak, ya. Jadi bila bila air itu sampai, sepatutnya dia diserap oleh akar-akar pokok tersebut, habis. Betul. Ya. Dan ini menunjukkan apa? Pengurusan ekologi alam, ya, amat penting diberi perhatian. Yang kita boleh ambil maklumat daripada ayat yang ke-58. Tidak boleh sekadar kita rasa longkang kecil macam tu, dah bertambah rumah pun kecil macam tu juga. Bagi PBT ataupun pihak pemimpin yang menguruskan landscape apa sebagainya, perlu melihat bahawa kami nak jadi balad tayyib, mesti mengambil peranan untuk letak tanam-tanaman, ya, menjaga longkang-longkang agar ianya tidak menyebabkan tersumbat dan akhirnya Ustaz dia boleh menyebabkan sampai satu tahap banjir. Betul. Ya. Tapi kita doa kepada yang di Pahang, yang berada di Kelantan, di Terengganu, di Sarawak, di Johor, terus diberikan ketabahan. Amin. Dan kita doakan selepas daripada peristiwa ini kita sama-sama, ya, sama-sama terus menjadi baladut tayyib yakhruju nabatuhu biizni rabbih. Ini semuanya dengan izin Allah, dan Allah beritahu berbagai-bagai contoh ini liqaumi yashkurun, untuk kaum yang ingin bersyukur. Kita bila tengok kepada ayat ini, kita akan kata, oh, bersyukurnya kerana apa? Kerana bila kita dapat makan mangga Ustaz ya, contohnya, ataupun durian, itu hasil daripada tanah kontang bila Allah letakkan hujan dan akhirnya boleh tumbuh macam-macam, dapat manfaat. Jadi kalau saya dah dapat mangga, kalau saya ini tanah yang disiram wahyu, sepatutnya saya juga menghasilkan buah-buah manfaat dalam hidup saya. Jadi lebih bersyukur dengan apa anugerah yang Allah berikan, bukan komplain, kan. Ada yang kata komplain sekarang ni kita tak boleh keluar ke apa sebagainya. Kita masih lagi dapat makanan, dapat lagi oksigen yang hasil daripada tumbuhan yang tumbuh daripada tanah yang asalnya kontang. Jadi ini banyak perkara yang kita boleh lihat daripada satu ayat yang pendek ini. Dan selesai fenomena alam, Allah bawa kita flashback. Tadi kalau sebelum ini fast forward, sekarang ni flashback kepada apa? Laqad arsalna nuhan ila qaumihi. Ya, peristiwa sesungguhnya kami benar-benar telah mengutus Nuh kepada kaumnya, lalu dia berkata, wahai kaumku, ubudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Ini mesej Nabi Nuh yang kita akan tengok juga pada Nabi Hud, pada Nabi Saleh, mesej yang sama. Inni akhafu alaikum adab yaumin azim. Sesungguhnya aku ini takut kepada kamu azab yang berada pada hari yang agung, iaitu pada hari kiamat. Ini mesej Nabi Nuh kepada kaumnya, dan mesej ini juga yang dibawakan oleh Nabi Muhammad, dan juga mesej inilah yang kita kena sampaikan tuan-tuan kepada ahli keluarga kita. Kita kena beribadah, mengabdikan diri hanya kepada Allah, bukan pada Tuhan kuasa, bukan pada Tuhan duit yang membawa pada rasuah, yang membawa kepada Tuhan apa lagi Ustaz? Banyak Tuhan lah. Betul, ya, bukan sekadar Tuhan berhala sahaja, ya. Ya. Jadi ini perkara yang kita kena beri perhatian. Inni akhafu alaikum azab yaumin azim. Aku takut azab pada hari yang besar. Tetapi apakah bila dah beri nasihat begini, perkataan yang kita nak belajar pada ayat 60 ini, qalal malak. Ya, siapa malak? Malak ini adalah pemimpin, orang yang ada kuasa, orang yang boleh mempengaruhi, influencer lah Ustaz zaman sekarang ini. Dia zaman sekarang ini dia ada pemimpin di peringkat kerajaan ke, satu organisasi ke, ataupun dekat internet pun ada. Dia ada berapa? 100,000 follower. Kalau katakan kutuk dia balas balik, dia kecam, dia akan pom sampai boleh sampai satu keluarga tu tertekan Ustaz. Betul Ustaz. Ya. Jadi ini qalal malak min qaumihi inna lanaraka fi dalalin mubin. Sesungguhnya aku ini melihat kamu ini sesat. Dia cakap pula Nabi Nuh ini sesat. Sepatutnya Nabi Nuh lah yang tak sesat, kan. Tapi pasal mereka ni amat confident, dan dalam hidup kita ini kalau kita tegur orang, ada orang yang kuat pengaruh dia akan buat propaganda. Dia kata sebenarnya yang kebaikan ini sebenarnya adalah dalal, ya, sebagai satu
kesesatan. Jadi di sini dibalas lagi oleh Nabi Nuh pada ayat 61. Nak minta Ustaz baca sekali lagi ayat 61 Ustaz. Ya Ustaz. Baik. Ayat 61 tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat kita Ustaz, subhanallah ramai daripada Johor, daripada Pahang, semua mendoakan, masing-masing mendoakan agar selamat semua, dikurniakan kemudahan semua sahabat-sahabat kita Ustaz, insya-Allah. Jadi kita nak baca sekarang ayat yang ke 61 Ustaz. Tuan-tuan dan puan, jom ayat 61. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين صدق الله العظيم. Dia Nabi Nuh menjawab, wahai kaumku, aku tidak sesat tetapi aku ini seorang rasul daripada Tuhan seluruh alam. Kalau kita tengok ayat ini, dia boleh dibaca laisa bi dalalatun, itu maksudnya ialah aku ni tak sesat. Boleh cakap itu kan. Tetapi sebenarnya bila ya qaumi, wahai kaumku, maksudnya ialah Nabi Nuh jawab dengan cara lembut Ustaz. Ya. Nabi Nuh jawab dengan cara lembut, walaupun orang cakap dia sesat, dia kata wahai kaumku, aku ni tak sesat. Yang dia cakap dengan cara lemah lembut, pasal ada istilah ya qaumi itu tadi. Walakinni, tetapi aku ini rasulun min rabbil alamin. Aku ini adalah rasul daripada Tuhan seluruh alam. Pasal apa? Pasal kalau kita tengok kepada Nabi Nuh ini, dia Nabi Adam Ustaz ya, Nabi Adam, kemudian Nabi Idris, kemudian Nabi Nuh. Ketika zaman Nabi Idris ada orang baik. Jadi orang baik bila sampai pada zaman Nabi Nuh ni, bila orang ni dah meninggal, mereka kata kami nak hormati kepada nenek moyang kami yang baik ini, kami buat berhala. Dia dalam surah Nuh ada nama-nama dia sendiri. Dia bagi nama je. Orang-orang ni memang nama original yang buat baik tersebut. Tetapi bila dah makin lama dia bukannya ingat yang apa dia punya berhala itu untuk mengingat pada Allah, untuk menunjukkan syukur, tapi akhirnya dia menyembah pada berhala. Itu yang membawa pada kita zaman sekarang ini, kita tidak boleh ada kawan saya dulu, saya tegur jugalah pasal dia kata dia letakkan satu batu, batu ni dia cakap rock of gratitude, okay, batu kesyukuran. Dia tiru sikitlah, ada satu training daripada luar negara. Jadi dia kata letak dalam wallet ke, kecil je batu yang aquarium tu, dia kata kalau tengok batu ni ingat tentang syukur dan ingat Allah. Situ dulu, pergi batu dulu. Saya kata mengapa tak bagi kredit kad ke apa ke kan, bagi pada saya ambil kan. Nak ceritanya ialah apa, jangan ada perantaraan, ya, bahawa syirik ini dia boleh berlaku kerana ada perantaraan, sama ada batu ke, kad ke, kereta ke, sampailah kepada ideologi. Jadi pada ayat ini kata Nabi Nuh ialah ya qaumi laisa bi dalalatun walakinni rasulun min rabbil alamin. Aku ni rasul. Kalau kamu kata dulu mereka ni special, kan? Aku ini juga dipilih oleh Allah daripada Tuhan sekalian alam untuk memberikan apa? Uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Ya, untuk beri nasihat. Aku tahu apa daripada Allah, apa yang kamu tak tahu. Aku nak beritahu ni. Dengan rasa kasih sayangnya Nabi Nuh. Tapi apakah respon mereka? Kita tengok sebentar lagi. Kita lihat dulu perkataan pilihan kita, iaitu perkataan pada hari ini ialah nabata, iaitu tumbuh ataupun membesar. Ini membawa kepada perkataan nabatuhu, tanaman yang terhasil daripada tempat yang kontang apabila dia hadir pada tanah yang subur, baladut tayyib, negara yang subur. Kerana beriman kepada Allah, beriman menghargai wahyu ataupun air daripada Allah, kesannya dia akan menumbuhkan tanaman. Kalau satu negara itu menghargai wahyu, dia akan menghasilkan banyak manfaat, bukannya porak-poranda. Maksudnya, jadi porak-poranda kalau kita tengok dekat mana-mana negara negeri itu, kerana ada masalah tanah kontang, tidak diberi wahyu. Yang kita kena berjuang bersama dengan kita sampaikan isi daripada Quran ini kepada seluruh manusia, insya-Allah. Kita berehat sebentar, kita kembali nak melihat apa respon penduduk ataupun kaum Nuh itu kepada Nabi Nuh yang nak buat baik. Kita berehat sebentar. My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah.
Alhamdulillah, sahabat-sahabat Al-Quran dikasihi Allah SWT sekalian, bertemu kembali kita dalam My Quran Time. Saat ini ada sahabat-sahabat kita Ustaz yang ada kongsikan tadi di Johor sedang menunggu giliran untuk swab test. Mudah-mudahan Allah SWT permudahkan. Sahabat kita di Dusseldorf ataupun Cipon Mariam yang akan buat operation Ustaz. Mudah-mudahan Allah permudahkan sahabat kita di Dusseldorf, Germany. Juga kita nak ucap salam takziah kepada guru kita. Saya pasti sahabat-sahabat Al-Quran semuanya ramai yang mengenali Syekh Allahyarham Syekh Ali Jabir, seorang qari, seorang penggerak Al-Quran yang kembali ke rahmatullah pada hari ini di Indonesia, Jakarta. Mudah-mudahan Allah SWT kurniakan pahala dan juga diampunkan dosanya, ditempatkan bersama dengan orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran semuanya, seperti biasa kita nak menyambung lagi pengajian tajwid kita, iaitulah hukum idgham bila gunnah ataupun idgham ma'al gunnah. Mari kita sama-sama saksikan paparan slide kita, perkongsian tajwid kita pada hari ini, iaitulah masih menyentuh tentang idgham dua, sama ada idgham bila gunnah atau ma'al gunnah, iaitulah idgham bila gunnah, iaitu maksudnya idgham bila gunnah ialah idgham tanpa dengung. Cara baca dia apa dia? Hendaklah memasukkan huruf yang mati, iaitu nun sakinah atau tanwin, ke dalam huruf selepasnya tanpa didengungkan. Masukkan huruf nun mati atau tanwin ke dalam huruf selepasnya tanpa didengungkan. Ada dua huruf saja yang terlibat, iaitu huruf lam dan juga huruf ra. Mari kita tengok contohnya. Itulah yang pertama, warahmatul liqaumin. Warahmatul liqaumin, ayat yang ke-52, warahmatul liqaumin. Jadi tul liqaumin itu masukkan lantunan tun itu, tanwin tu ke dalam huruf lam tanpa dengung. Jadi seolah-olah hilang bunyi tanwin tu. Warahmatul liqaumin, satu. Kemudian yang kedua, nun mati bertemu dengan lam. Nun mati bertemu dengan lam, milladunka, milladun. Jadi nun hilang masuk dalam lam, tapi tanpa dengung. Milladun. Seterusnya nun mati lagi bertemu dengan ra, mirrabbi. Kan? Kesempurnaan huruf nun bunyi itu hilang, masuk dalam ra. Mirrabbi, jangan min rabbi, salah. Mir Rabbi. Dan juga contoh yang terakhir, Ghafurar Rahima, tanwin baris dua di atas bertemu dengan huruf ra, Ghafurar Rahima, kan? Jadi tanpa dengung, masukkan terus bunyi tanwin ke dalam huruf ra tanpa dengung. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran semuanya, ada juga kadang-kadang pembaca-pembaca kita dia tak dengung tapi dia hold, dia pegang kat situ. Contoh milladun, salah juga. Jelaskan dia terus, milladun ataupun mir rabbihim, kan? Mir lama dia pegang. Mir rabbihim. Jadi nama dia idgham bila gunnah. Bila berlaku nun mati atau tanwin bertemu dengan dua huruf, iaitu huruf lam dan juga huruf ra. Cara baca dia, masukkan bunyi nun mati atau tanwin ke dalam kedua-dua huruf tadi tanpa dengung. Kalau ma'al gunnah ataupun bi gunnah dengan dengung. Bila gunnah masukkan tanpa dengung. Wallahu a'lam. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tarmizi berkongsi tentang tajwid kita pada hari ini. Idgham, kita masih lagi dalam idgham Ustaz ya. Hukum yang biasa kita belajar waktu kecil, tapi dalam masa yang sama kita nak kena pastikan kalau sebelum ini huruf dibacakan dengan makhraj yang betul, dengan sifat yang betul. Kemudian kita bersambung-sambunglah pula sekarang ni saatnya nun bertemu lam, mim dan sebagainya. Jadi saya doakan pada tuan-tuan terus lancar bersama tajwid Al-Quran ini ya. Yang dah lancar teruskan bacaan, yang baru nak lancar pun Ustaz ya, teruskan perjuangan ya. Gunakan masa yang ada banyak di rumah sekarang ini untuk beri masa mungkin 1 jam ini bersama Quran Time, dan kemudian ulang balik page halaman yang sama. Sambil ingat-ingat perkataan-perkataan yang telah kita belajar pada hari ini. Jadi kita sudah pun melihat kepada ayat yang ke sehingga 63 dan kita sudah membincangkan sehingga ayat 62. Apakah respon Ustaz ya? Respon daripada kaum Nuh itu, dia kata apa pada ayat 63? Aw ajibtum ya,
ayat yang ke-63 itu, dan hairankah kamu, ini Nabi Nuh cakapnya, hairankah kamu bahawa ada peringatan yang datang daripada Tuhanmu melalui seorang lelaki daripada kalanganmu sendiri untuk memberi peringatan padamu dan agar kamu bertakwa hingga kamu mendapat rahmat. Jadi ini Nabi Nuh menyampaikan lagi ya, dia kata kamu pelik ke? Ini bahasa sekarang lah. Kamu pelik sangat ke? Pasal mereka cakap memang pelik. Ini besar pula nak mengaku jadi rasul lah, nak kata kami ni salah apa sebagainya. Jadi Nabi Nuh address pada mereka, bukannya diam saja. Terus lagi pasal Nabi Nuh ni, Nabi Nuh dengan Nabi Nuh dan juga Nabi Musa, dua orang nabi yang karakternya strong. Subhanallah. Dia kalau Nabi Ibrahim dengan Nabi Isa dia lembut. Betul. Ya, dan kalau kita tengok pada sahabat tu, Nabi Abu Bakar tu macam Nabi Ibrahim, betul. Nabi Isa, Umar style Nuh. Betul. Ya, ataupun style Nabi Musa. Ya, dia kalau dia tak puas hati je, dia akan pam. Jadi dia cakap apa? Kau pelik sangat ke, kan? Anja'akum zikrum min rabbikum, kalau datang wakil yang memberi peringatan daripada Tuhanmu, ala rajulin minkum, seorang lelaki daripada kalangan kamu. Pasal sebelum ini pada zaman Nabi Idris yang orang baik-baik itu adalah orang yang diangkat oleh masyarakat. Kami suka kepada mereka, tetapi kerana silap faham, ya, maksudnya mereka buat berhala, kira macam nilah tugu, ya, tetapi orang selepasnya itu silap. Dia rasakan tugu itu yang disembah, bukannya tugu itu sebagai untuk mengingat kepada Allah. Jadi itu sebab dalam agama kita tak dibenarkan untuk kita meletakkan tugu-tugu, ya, ataupun berhala-berhala, wakil-wakil untuk kita mengingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi liyunzirakum, Nabi Nuh ini berperanan untuk apa? Untuk mengingatkan pada dosa yang tersilap itu, dan juga supaya kamu bertakwa. Itu adalah fungsi Nabi Nuh. Wala'allakum turhamun. Nabi Nuh dalam garang-garangnya itu pun masih lagi dalam keadaan kasih sayang agar kamu ini diberi rahmat, dikasih sayang oleh Allah SWT. Masih doakan ya kepada kaum ini. Apa poin untuk kita tuan-tuan sekalian? Kita tegas juga, tapi kita mesti dalam kasih sayang, dalam kita mengajak orang ke arah kebaikan. Kita bukannya kita tegas itu tanda kita benci. Betul, kan? Kita beritahu yang tak betul itu kerana kita tidak mahu damage, ya, bahaya kerosakan itu berleluasa, dan itu jugalah yang berlaku kepada kisah Nabi Hud nanti. Tetapi apakah respon kaum Nabi Nuh? Fakadzabu. Mereka kata tak ada. Mereka deny, ya. Mereka dah biasa dengan hidup mereka in denial. Jadi mereka kata dah tak payahlah, kau ni sesat. Okay? Maka Allah selamatkan. Itu sebabnya proses dalam hidup kita ni, kalau ada orang ingatkan kebaikan, jangan kita abaikan ataupun kita nafikan. Kalau kita rasa bersalah, kita mengaku, ya Allah, Rabbana zalamna anfusana. Tetapi the moment pada saat kita mula kata, tak payah, yang kau bukan tahu pun, aku lebih belajar banyak lagi, pergi kelas agama lagi banyak. Betul. Kalau ada orang tegur begitu, kita dismiss begitu. Allah kata apa? Fa anjaynahu walladhina ma'ah. Allah menyelamatkan Nabi Nuh dan pengikutnya pada satu kapal. Dalam surah Hud itu Allah beritahu, surah ke-11, Allah beritahu tentang Nabi Nuh buat kapal. Waktu dia buat kapal tu pun orang kata, ni apa benda pula nak buat kapal waktu ini, bukan ada laut apa sebagainya, ya. Jadi kadang-kadang kita nak buat baik, ya, ada orang kecam, itu biasa. Pasti, ya. Pasti. Kalau buat baik orang tak ada sentuh apa-apa, yang itu luar biasa. Maksudnya kita mungkin hanya buat baik untuk diri sendiri, bukannya untuk menyampaikan dan memastikan negara ini menjadi lebih baik. Wa arqna, selepas itu kami tenggelamkan mereka yang mendustakan ayat kami. Mereka itu adalah amin, iaitu buta mata hatinya, ya. Allah dah beri cahaya daripada wahyu melalui Nabi Nuh, tetapi kerana hati tanah tandus, ustaz, ya. Tandus, ya. Tak jalan, ya, tak tumbuh-tumbuh. Letak biji mangga habis, tak makan, ya. Jadi peringatan untuk kita agar kita tidak jadi begitu. Jangan sombong, dan kisah Ad ini yang kita ingin lihat. Jadi kita bacalah, ustaz, ya, sambungan. Saya dah tadabbur ayat 64. Kita baca balik ayat 64 sampai ayat 67. Silakan. Baik, terima kasih, ustaz. Saya teringat satu surah Al-Ankabut, ustaz, belum sampai lagi, tapi Allah menyebut, patutkah manusia menyangka bahawa mereka akan dibiarkan dengan hanya berkata kami beriman, sedang mereka tidak diuji dengan satu cubaan. Maknanya pasti dalam kehidupan kita ini, wa imma sebesar zarrah
kebenaran ataupun kebaikan yang kita nak buat dan nak laksanakan ataupun nak sampaikan, pasti ada cabaran ya Ustaz. Bila Ustaz cakap begini, sebenarnya mungkin ada yang tanya, ini yang banjir ke COVID ni, ini ujian ke ini azab? Betul. Dua istilah yang biasa orang confuse kan. Betul Ustaz. Tapi panduan ringkasnya ialah ujian kena pada semua orang. Betul. Nabi pun kena ujian. Betul. Tapi azab kepada pendosa. Orang yang bila kena sesuatu, contohnya banjir, lepas tu makin tak solat, itu memang azab lah tu. Tapi kalau kena banjir, kemudian makin dekat dengan Allah, makin baca Quran, tuan-tuan yang berada di Pahang, di Johor ya, makin lagi minta ya Allah ampun dosa aku, itu tanda ujian Allah tengah hapuskan dosa kita. Kita doakan Ustaz ya, kawan-kawan semua kita diampunkan oleh Allah. Masya-Allah. Diangkat darjat sah. Diangkat darjat. Ada dalam ujian tapi terus mendekatkan daripada Allah. Dan memang ada sahabat-sahabat kita yang ucap terima kasih kerana ingat dekat kami masa banjir, sedang berada di pusat-pusat penempatan banjir sebagainya, tapi bersama dengan Al-Quran. Ini nikmat subhanallah taala bagi, dan Allah angkat darjat dengan bersama dengan Al-Quran. Jadi tuan-tuan dan ketika banjir, rupanya banjir Nabi Nuh ni berbeza ya. Maksudnya Nabi Nuh banjir itu ada orang yang jadi ujian, ada yang jadi azab. Azab tu bila makin kufur, tapi ujian bila Nabi Nuh akhirnya buat persediaan. Akhirnya Allah selamatkan. Insya-Allah tuan-tuan akan diselamatkan. Amin ya Rabb. Okey, kita sambung bacaan saya. Ayat 64 saya. 64 sehingga akhir ayat angka 67. Tadi saya dah baca dengan Hijaz. Bagi spek je. Tak ada apa-apa, tak pakai ni kat rumah, tak pakai kat rumah tak apa. Baik, kita nak sambung ayat 64 sampai 67. Saya nak cuba pula dengan bacaan Jaharkah Ustaz. Boleh saya? Ya. Insya-Allah. Jom tuan-tuan dan puan-puan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. وإلى عاد أخاهم هودا وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim ayat 64 hingga 67 yang dibacakan tadi. Terima kasih Ustaz Tarmizi ya. 64 itu kita sudah tadabburkan secara ringkas tadi, iaitu pengikut ataupun kaum Nabi Nuh itu mendustakan ya. Mendustakan itu bukan sekali sebenarnya ya. Kalau kita tengok dalam surah Al-Ankabut itu, Nabi Nuh ini hidup sekitar 950 tahun. Dia punya follower dia 70 orang. Ustaz ni kalau guna Facebook tu, saya yakin tuan-tuan yang ada Facebook ke apa ke, Ustaz follower ada berapa Ustaz?
kan. Kalau katakan cuba bagi yang terbaik, 70 orang yang follow kita, orang mungkin akan kecewa. Tetapi Nabi Nuh dalam 950 tahun itu hanya 70 orang sahaja, ya, kalau ikutkan riwayatnya. Nak ceritanya ialah Nabi Nuh ini konsisten, ya, terus kerana Allah, dan akhirnya Allah selamatkan daripada kaum yang diselamatkan itu, daripada bahtera Nabi Nuh itu, yang hidup yang dalam bahtera, yang lain dah, yang kufur dah habis dah, yang hanya dalam yang beriman di atas bahtera. Jadi kepada kaum Ad, sebahagiannya membina kepada kaum Ad yang hidup pada zaman Nabi Hud. Wa ila adin akhahun huda. Berkata Nabi Hud kepada kaumnya, "U'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh." Sama sahaja mesej ini bukannya baru semalam Ustaz ya, baru semalam ke 2 tahun 3 tahun lepas. Ini berpuluh beratus tahun selepas itu baru datang kepada kaum Nabi kaum Ad tadi. Yalah, Nabi Nuh pun hidup 950 tahun. Paling kurang pun kaum ini 950 tahun baru muncul. Mesej sama, ya. Dan mesej inilah juga yang dibekalkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita pada tahun 2021 ini, agar kita perlu sampaikan dengan kasih sayang, ya qaumi ubudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Jangan menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada syirik. Afala tattaqun, mengapa kamu tidak bertakwa? Iaitu betul-betul mengambil ini sebagai pedoman, sebagai peringatan. Apa respon kepada orang-orang? Kalau kita tengok Ustaz ni, yang respon kepada Nabi Nuh malak, yang respon pada Nabi Hud juga malak. Yang suka respon yang lebih-lebih ini adalah kumpulan yang ada influence, yang ada pangkat, yang ada kuasa. Dan itu sebabnya kalau tuan-tuan ada kuasa, ada influence ataupun pengaruh di Facebook apa sebagainya, berjaga-jaga apa yang kita cakap, khuatir yang ini kena rekod Ustaz. Ini sampai 1400 tahun, berapa ribu tahun direkod oleh Allah, dan sampai akhirat nanti malak ini akan berada bersama Firaun, bersama Haman, Qarun apa sebagainya. Jadi kata malak ini, pemimpin ini, alladzina kafaru, yang kufur ini, min qaumihi inna lanaraka fi safahatin wa inna lanazunnuka minal kadhibin. Ini respon mereka. Kalau Nabi Nuh dicakapkan pada Nabi Nuh, engkau ni sesat. Dekat sini inna lanaraka, ya, kalau kita tengok bahasa Arabnya, inna sesungguhnya, kami pasti sesungguhnya kami melihat kamu. Berkali-kali tu dia lebih kurang zaman sekarang cakapnya, engkau ni memang bodoh. Dia orang gitu kan. Cuba Ustaz ya, kalau ada orang kecam kita, cakap muk begitu kan, memang tertekan kepada Nabi Hud. Dan ditambah lagi wa inna lanadhunnuka minal kadhibin. Ini maksudnya mereka ni memang bukan sekadar cakap sipi-sipi je. Pop ya. Dan apa pelajaran untuk kita pada zaman ini tuan-tuan? Jangan sampai kita jadi orang yang suka kecam di Facebook, di Twitter, ya, ataupun ketika bercakap. Jangan. Pasal itu lambang kepada apa? Lambang kepada orang yang derhaka kepada Allah. Kita mungkin boleh nak balas, tapi kita jaga diri. Itu sebabnya Nabi Hud tak balas. Nabi Nuh pun tidak balas, tetapi dibalas dengan apa? Qala ya qaumi, wahai kaumku, laisa bi safahatun. Aku ni tidak bodoh, walakinni, tetapi aku ini adalah rasul daripada Tuhan sekalian alam. Jadi dijawab baik-baik. Inilah santun yang kita ambil daripada Al-Quran, dijelaskan, diamalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak balas kan, dia tak balas pada Abu Sufyan, dia kata tak ada begitu. Jadi pada tuan-tuan, kita kena pastikan kesedaran ini dibawakan dalam anak-anak ketika guna Facebook, Twitter, ya, pemimpin-pemimpin dekat ketika di dewan mesyuarat di parlimen kan, kena ambil perkara ini. Khawatir nanti orang tengok lain macam pula lah kan. Ini yang suka kutuk-kutuk ini lawan Nabi Hud ataupun Nabi Nuh. Kita tidak mahu orang, anak-anak kita sampai pelik tengok apa yang ada di dalam parlimen ataupun di dalam kita bermesyuarat. Membawa kepada situasi kita pada hari ini, sama-sama kita perhatikan, iaitu kalau kita baca betul-betul, kita akan dapat melihat bahawa sebenarnya kisah Nabi Nuh dan pengikutnya itu yang diazab, ya, zaman mereka dahulu mereka diazab terus menerus Ustaz ya. Zaman kita Allah bekalkan dengan azab ataupun ujian-ujian kecil. Yang harapnya kita kembali balik, ya, jangan mempermainkan kebenaran, jangan cuba untuk mendustakan kebenaran ataupun mentertawakan, ya, memandang
kebenaran, kebaikan itu sebagai bahan lawak dalam meeting, dalam mesyuarat, itu perkara yang perlu kita elakkan. Khawatir kita menjadi orang-orang yang digelar sebagai penderhaka ataupun amin pada ayat 64, orang yang buta mata hatinya. Dan ini bukan sekadar bukan untuk orang bukan Islam saja, untuk orang Islam yang membaca, kita semua tuan-tuan, jangan buat lawak, jangan mendustakan kepada kebenaran. Membawa pada resolusi kita pada hari ini, yang pertama, bersyukur dengan kepelbagaian ayat atau bukti untuk menunjukkan kehebatan dan ketauhidan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita makin lagi terbuka hati kita, makin lagi beriman, makin tumbuh daripada diri kita pokok yang memberi manfaat. Ya, daripada tuan-tuan yang selalu membaca Al-Quran. Yang pertama. Yang kedua, terus menyebarkan risalah kerana masih ramai tidak tahu isinya. Saya yakin tuan-tuan dapat sedikit daripada My Quran Time ini, dan kita kena sebar. Tak boleh hanya 2,500 orang online sahaja. Tapi kita kena di TV mungkin kita tak tahu nombornya, tapi kita kena sebarkan lagi. Yang ketiga, meningkatkan ibadah kepada Allah untuk mengelakkan diri menjadi jahil dan akhirnya mendustakan Allah Subhanahu Wa Taala, merendah diri dan terus jaga diri daripada mensyirikkan Allah. Membawa kepada doa kita pada hari ini, Ustaz. Silakan. Terima kasih, Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami, ampunkan dosa mak ayah kami, ya Allah. Kurnia kesihatan buat mereka, ya Allah, untuk terus beribadah kepadamu, ya Allah. Begitu juga ibu dan ayah mertua kami, birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, tolong kami untuk kami senantiasa ingat kepadamu. Tolong kami untuk kami senantiasa mensyukuri akan segala nikmat kurniaan pemberianmu. Tolong kami, ya Allah, untuk kami senantiasa memperbaiki, melipat gandakan amal ibadah kami kepadamu, ya Allah. برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita sebentar tadi agar kita menjadi orang yang bertakwa, Ustaz, ya. Sentiasa bersama Al-Quran. Dalam halaman ini kita ingin menjadi orang yang bersopan santun dan tidak mengecam, tidak menjadi orang yang mendustakan kebenaran. Inilah yang kita ingin sebarkan dalam tabung gerakan Al-Quran sebagai satu platform tuan-tuan menyumbang dan memberi idea pada nombor yang tertera, kerana kita inginkan idea dan sumbangan tuan-tuan untuk kita sebarkan lagi risalah ini sebagaimana Nabi Hud, Nabi Nuh menyampaikan bersungguh-sungguh. Kita menggunakan apa yang Allah pinjamkan kepada kita agar negara ini kembali aman seperti sedia kala, diberikan kesihatan, diberikan kemakmuran. Amin. Kita bertemu lagi pada jam 5, jam 10 malam dan 6 pagi. Rancangan ini dibawakan oleh Mufas yang inginkan kita terus bersama risalah tauhid menuju Allah. My Quran Time, baca faham amal.